memasuki tahun 2023 ni, orang kata scam phone ni menjadi perkara yang sangat bahaya sebab kita cukup terdedah dan tiada siapa pun yang orang kata mempunyai satu perlindungan yang sepenuh-penuhnya. Jadi apa yang kita perlu buat adalah tidak mudah percaya, dan macam mana kita nak kena pasti kalau kita ni orang kata mungkin sedang cuba untuk dijerat ke dalam scam seperti ini. Ya, nak cakap tentang awareness, kesedaran, saya rasa dah banyak kali dah kita buat. MHI pun setiap kali kalau ada kes scammer ni memang kita buat kan. Betul? Tetapi masa demi masa kadang scammer ni pandai juga kan berubah demi perubahan yang mereka buat. Contohnya mereka boleh meniru suara kita, boleh menyamar sebagai ahli keluarga kita. Saya pernah dapat tahu Telegram tu. Akak saya nak pinjam duit. Biar betul. Sebelum ni saya pinjam duit dia. Nombor yang sama. Apa dia? Nombor yang sama Nombor digunakan. yang sama. Wow. Kan? Jadi itu antara modus operandi yang dilakukan oleh scammer ni, Sofia. Jadi waktu itu saya nak kenalkan kepada anda semua, kita ada duta ni. Duta. Kita bersama dengan Tuan ASP Rahmat Fitri Abdullah, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, selaku Duta Anti-Scam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin kita nak bertanyakan lah, mungkin kita dah melihat macam-macam scam yang ada, love scam, pinjaman lah. tak wujud, orang kata nak ambil alih identiti kita di media sosial dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang boleh kita tahu untuk kita mengenal pasti orang yang menghubungi kita tu sebenarnya scam atau tidak? Bagaimana? Okey. Tuan. Kita cakap pasal terima panggilan dulu. Terima panggilan tau, bukan kita buat call. Maknanya kita terima call itu. Yep. Yang paling mudah adalah apabila kita terima panggilan tu, kita mendengar suara komputer bercakap. Sila tekan 1. Sila tekan 0. Contoh. So itu sebenarnya merupakan panggilan daripada scammer. Takkan ada orang yang call kita, dia nak bagi komputer cakap dulu. Ya. Kalau kita call orang, ya. Kadang-kadang kita call company atau apa-apa organisasi, komputer jawab. Itu betul. Tapi kalau kita terima call, komputer jawab, itu scam. Yang kedua, jika kita terima panggilan itu, dia tanya pula kita, boleh bagi nama penuh dengan IC kita. Itu dah confirm scam. Takkan ada orang yang call awak, dia baru nak tanya awak. Selalunya mangsa-mangsa ni dia kata dia takut tu sebab dia bagi. Biasanya scammer ni dia akan menyamar agensi penguatkuasa. Saya nak bagi tahu kepada anda semua. Jika agensi penguatkuasa itu hubungi anda, dia dah tahu everything pasal anda. Nama anda, IC anda, semua dia dah tahu. So kena ingat tu. So bagi manusia, orang-orang yang normal, dia tahu prosedur dia. Yang ketiga, jika panggilan itu dia bersambung-sambung. Asalnya daripada JNT atau TMB atau Telekom atau operator. Kemudian sambung ke polis, sambung ke mahkamah, itu confirm scam. So ini antara red flag yang awak boleh amalkan untuk kes-kes phone scam. Saya panggil ini di bawah kategori penipuan phone scam. Kita terima call scam. Maka setiap orang, jika dia terlepas layer yang pertama, tips pertama, dia akan lalu layer yang kedua, yang saya share tips kedua tu. Antara tiga ni, kalau awak lalu pada ketiga-tiga proses ni, awak dah tahu benda tu scam. So bermakna kat sini, dengan tips yang kita kongsikan ini, awak confirm akan selamat daripada kena scam, sebab tak ingat tiga-tiga, ingat salah satu pun dah selamat dah. So ini melibatkan SOP dan prosedur. Bila kita tahu SOP dan prosedur, maknanya polis kalau call ni, bukannya proses siasatan tu dibuat hanya melalui phone call. Tak. Polis hanya call untuk panggil buat temu janji di pejabat. Ini penting. Ada orang yang dia baru lepas buat report, dia balik. Dia tak jumpa pegawai penyiasat, dia terus balik. Sepatutnya dia jumpa pegawai penyiasat. Kita call dia, nak minta dia datang balik bagi statement. Kita pula dia kata scam. Yang itu situasi yang lain. Yang betul-betul call dia kata scam lah. That's why prosedur tu kita kena tahu. Jika kita panggil untuk buat temu janji, hadir ke pejabat, tidak ada masalah. Yang paling penting, ini sangat penting, awak semak dan tanya terlebih dahulu. Siapa-siapa pun call awak, siapa-siapa pun call awak, awak semak dan tanya. Kalau awak semak, pasti awak tak akan kena scam. Kebiasaannya dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh scammer yang menyamar ini, semuanya dakwaan yang tak ada kena-mengena dengan kita. Betul. Terlibat kes dadah, awak tak isap dadah. Terlibat pengobaran waram, awak tak pernah buat jenayah. Terlibat dengan loan bank, awak tak pernah pun buat loan dekat bank tu. Terlibat langgar lari, itu semua tak ada kena-mengena dengan awak. That's why, jadi manusia normal. Orang yang normal, dia boleh fikir secara logik dan rasional, awak takkan kena scam. Dan yang paling penting sebenarnya, awak dah pandai, awak dah bijak, awak sentiasa alert. Kita kena kongsikan kepada semua orang kat luar sana. Kongsi itu penting. Awak kongsi, awak selamatkan duit satu orang yang melihat
tips atau video yang awak kongsikan. Tapi itulah dia, kita paling risaukan orang-orang yang macam berusia lah kan, yang betul. Kita harus berikan penekanan. Tapi Tuan, macam Tuan sebutkan tadi, apabila kita dah mengetahui ini scam dan sebagainya, kadang-kadang bila kita jawab phone tu, kadang-kadang kita gelabah. Betul. Kita ada satu perasaan yang gelabah. Saya pasti ramai juga jawab, biar betul apa semua kan. Tapi tak apalah, itu kita tolak tepi dulu. Tapi sekarang ni yang banyak orang tertipu sekarang ni adalah daripada Telegram, daripada pautan-pautan di WhatsApp dan sebagainya, yang mengatakan bahawa contoh sekarang ni kan kerajaan banyak memberikan bantuan dan sebagainya. Kita ni pantang menerima, bantuan, aku nak kena claim ni. Jadi kita dah tekan klik kat situ. Jadi itu antara yang ramai sekarang yang terkena sekarang ni. Ini macam mana Tuan? Itu saya kongsikan sebelum ni, ada tip-tip yang patutnya kita amalkan dalam kehidupan kita bila kita pakai handphone. Selain pada menjadi manusia yang normal, kita kena ikut SOP dan prosedur. So jika kita tahu SOP dan prosedur, bila kita terima bantuan ni, kita tak perlu tekan link tu pun. Tak perlu. Government dia akan bagi terus. Ataupun ada kaedah lain dia akan sampaikan benda tu. Ataupun selain pada tu, kita kena semak dan tanya. Ni tips yang kita perlu amalkan dalam kehidupan kita. Ini kita kena budayakan benda ni. Macam contoh, TV3 jemput saya. Saya tanya, saya semak dulu. Betul ke TV3 ke scammer kan? Sama juga macam awak. Bila awak dapat bantuan kerajaan itu, pertama sekali awak kena sedar dan kena tanya diri awak, adakah aku memang layak untuk dapat bantuan tu? Kalau gaji awak, contoh gaji Faz sekarang berapa? Tak boleh. Silap. Mana ganda ni dia jawab. Tu bagilah contoh apa? Contoh bagilah. Amin lah. Katalah 30,000 kan. Dah tahu dah gaji tu tinggi, memang tak layak nak dapat bantuan tu. Kenapa kita nak tekan link tu? Kena ingat sekarang ini menjadi satu trend. Semua link dalam aplikasi yang Fat sebut tadi tu, kita kena tahu, nak mengenal pasti link itu betul atau tidak. Kita kena tahu. Jangan mudah kita tekan link. Jangan. Saya nak tanya awak, kalau awak tak tekan tu, adakah menjadi satu kesalahan untuk awak? Tak pun. Saya tak pernah tekan link. Saya tak pernah tekan link. Link yang awak boleh tahu tu link scam bila ada huruf APK. Itu tips yang pertama untuk link. Untuk link. APK. Yang tu, kalau ada perkataan APK tu, awak jangan tekan. Yang kedua, permulaan atau penghujung? Mana-mana. Awak nampak mana-mana. APK ya? APK itu kata kunci scam. Yang kedua, link yang awak tak boleh tekan apabila awak tengok ejaan tu. Contoh ada bantuan kerajaan, saya tengok ejaan dia pun dah tak betul lah. Bantuan kerajaan contoh. Ataupun bantuan kerajaan. Macam tu kan. Typo. Yang ketiga, awak tengok dekat link tu, biasanya kita tengok warna biru kan. Dekat ujung ataupun depan, mana-manalah yang awak tak boleh nak sebut perkataan itu. Dia berterabur. Dia campur-campur. Huruf dan nombor kan. Kod. Yang itu confirm scam. Senang cerita macam inilah. Jangan tekan link lah habis cerita. Jangan tekan lah. Apa kesan dia kalau kita tekan link tu? Apabila awak tekan link tu, apa yang berlaku adalah scammer automatik akan duduk dalam handphone awak. Akses terus. Yes. Dia boleh baca segala mesej awak. Awak punya password, username yang awak simpan dekat note tu dia boleh baca. Gambar awak dia boleh ambil. Dia boleh ambil alih segala media sosial yang ada dalam phone awak. Dan dia boleh, sebenarnya, dia boleh pinjam phone? Boleh. Awak tak tekan, awak tak tekan ni kan? Kamera ni awak tak tekan kan? Tak tekan lah. Dia boleh duduk dan dia boleh lihat through kamera ni walaupun awak tak tekan. Sampai ke tahap itu. That's why saya selalu nasihatkan kepada semua pengguna handphone di luar sana. Jangan tekan link ni. Kalau awak tak tekan, tak menjadi satu kesalahan. Betul. Kenapa mesti nak tekan? Betul. That's why benda ni penting. Bila kita bercakap macam ni kan, tak ada tapi, tak ada kalau. Saya dah kata, jangan tekan link. Janganlah, Tuan, tapi Tuan, dia tapi tu problem. Tuan, kalau dia pakai baju, jangan. Saya dah kata tak boleh. Selalu link government ni, kebiasaannya, kita tahu dah, mesti ada apa kat belakang. GOV tu kan, itu kebiasaannya. Senang cerita macam ni, tadi saya dah kata tips yang boleh kita amalkan apa saja, semak dan tanya kan. Kalau awak rasa awak layak dapat bantuan tu, awak semak dan tanyalah. Tanya dulu, betul ke? Betul ke proses dia macam ni? Ini yang penting. Link jangan jahat. Betul. Bahaya. Jangan sembarangan. Tuan, kita melihat ini sindiket orang kata agak kompleks. Bukan kompleks di mana orang kata dia punya modus operandi bijaklah, sentiasa berubah dan sebagainya. Adakah mereka ni yang si pelaku, si orang kata punca sindiket ni dalam Malaysia atau luar Malaysia? Adakah susah untuk crack down sindiket ni sebenarnya? Okey. Sifat handphone kita ni sifat yang tiada sempadan. Yang kedua, dia bersifat di alam maya. Apabila tiada sempadan, maknanya boleh jadi dia ada di sini, boleh jadi dia ada di luar. Dan biasanya kumpulan-kumpulan ini dia bercampur-campur. Dia ada grup dia. Maknanya sebab nak communicate dengan kita, orang yang boleh berbahasa Melayu. Betul.
So antara ahli-ahli dalam grup sindiket ini boleh jadi antara staf yang untuk berkomunikasi bahasa Melayu itu adalah orang lokal. Tapi boleh jadi dia punya organisasi atau kepala dia melibatkan orang-orang dari luar. Jadi kita kena ingat dan kita kena tahu bahawa sifat handphone ini yang tiada sepadan ini yang menjadi satu cabaran untuk kita lah. Untuk kita mengenal pasti, mengesan dan tangkap. Walau bagaimanapun. Ada juga kejayaan yang kita dah buat. Kita selalu bekerjasama dengan polis negara luar. Baik. Kita bagi info kat dia, dia bagi info kat kita, kan? Dan kerjasama ini kekal sampai sekarang pun. Cumanya dari segi teknikal, strategi tu saya tak boleh share lah. Sebab semua orang tengok ni kan. Jangan share. Nanti kan scammer nampak, panggil semua meeting scammer. Okey, Rahmat dah cerita dah dalam MSI. Yeah. Dia akan buat macam ni. Jangan. Don't worry, kita akan sentiasa kesan dan tangkap mereka ni, kumpulan sindiket ni. Okey, nak tahu juga antara scam telefon yang sekarang ni. Tadi dahsyat. mula-mula call. Phone scam. Phone scam. Lepas tu klik link. Klik link. Tapi yang sekarang ni ada guru WhatsApp pula. Ada. Dia add kita. Yes. Tu macam mana pula tu? Okey, dia senang je. Biasanya dia akan menggunakan Telegram. Okey. Saya selalu menasihatkan kepada pengguna aplikasi itu, jika awak tiba-tiba di-invite masuk, tiba-tiba je, scam lah tu. Okey. Tak kisahlah dia letak nama syariah ke, nama-nama pelaburan apa pun. Banyak pelaburan. Kan banyak kan sekarang ni kan. Dekat Telegram banyak. Senang je. Kalau awak tiba-tiba di-invite masuk je, scam lah tu. Wow. Dan kalau awak rasa awak tak pandai atau tak pasti nak menggunakan benda tu, jangan guna. Cuba kita tanya pada pengguna-pengguna Telegram itu. Dia guna untuk apa? Saya anak sekolah. Saya selalu cakap dengan mereka, fokus pada anak sekolah je lah. Jangan bila tiba-tiba ada orang nak bagi hadiah, ada orang tunjuk gambar duit, awak kita try lah yang ni, kau boleh dapat duit. Jangan. So, saya kata ginilah. Apa pun kemudahan yang awak guna dalam handphone tu, pastikan awak tahu menggunakan aplikasi itu. Do and don't dia. Etika dia. Bila ada Telegram, dia mesti setting tu. Awak kena buat setting tu. Kalau awak tak pandai, tanya dan belajar. Ataupun tengok dalam MSI selalu kongsikan tips-tips ni kan. Hari ni lah. Kita share kan. Media sosial PDRM. Kita selalu kongsikan bagaimana nak pastikan setting yang betul, cara menggunakan yang betul. Ya. Dan bila kita dah kongsikan tu, ikut saja. Ikut, ingat. Dan paling penting, Tuan Rahmat sebut, jangan tekan link. Dah cakap jangan. Jangan tekan. Jangan tekan. Dengan mendai-mendai. Kalau nak sangat tekan, kalau nak jugalah tangan dah gatal. Dah gatal tangan. Untuk yang berkahwin, boleh tekan, tapi bukan link, dah link. Darling. Wow. Kan kita tekan apa? Okey. Nak sangat. Tuan, kita buka talian ya. 0377261603 kalau anda ada kes nak dikongsikan penceritaan anda, tolong hubungi kita sekarang dan kita ada kata komen-komen di media sosial. Okey, Puan Nohayati kata yang kena scammer jumlah besar-besar ni orang-orang yang educated. Betul? Apatah lagi pakcik-pakcik, macam-makcik atau atuk nenek dah tua kat kampung tu. Kan ini antara sasaran mereka lah. Okey, Naziha kata Saya dah jarang angkat call nombor yang tak dikenali sebab dah tahu mesti scammer. Satu hari tu sil hari bulan lah scammer call waktu saya tengah stres kerja. Kena jerit sekali, puas hati. Pernah lakukan macam tu tak? bagus pada muka. Tapi kadang yang kita call tu kadang boleh kita rekod perbualan apa semua tu kan. Kadang-kadang kita dah post kan. Tapi masalahnya masih ada orang terkena lagi Masih. Itu yang saya lihat lah. Contoh semasa saya bertugas di APD Sentul. Semua mangsa yang datang buat report di APD Sentul. Saya tanya, kebanyakan di kalangan mereka memberitahu bahawa mesej tu tak sampai pada mereka. Itu sebab saya menggalakkan seluruh rakyat Malaysia, masyarakat kita, kongsi dan hebah benda-benda bagus ni pasal scam. Amalkan budaya ni. Selain daripada awak kongsi berita-berita yang joget-joget, apa tu semua kan, awak kongsikan berita ni, info scam ni. Bayangkan kalau perkongsian awak, satu perkongsian tu, kawan awak yang melihat tu, kebetulan duit dalam akaun dia ada 100,000, itu nak bawa pergi umrah, haji, sakit masa tua, dia tengok video awak, dia selamat daripada kena scam. Alangkah bagusnya awak berjaya menyelamatkan orang itu. That's why kita kena amalkan budaya kongsi dan hebah. Okey. Tuan, ada satu orang kata kaedah terbaru yang tak dikira baru tahun ni juga, yang orang ni, scammer ni berlakon sebagai orang yang kita kenali, minta duit, kata nak bantu family dan sebagainya. Dia suruh transfer dulu, nanti dia akan transfer kemudian dan sebagainya. Bagaimana nombor satu aksesnya dia dapat, orang kata dia boleh menyamar. Nombor dua adalah apa sebenarnya modus operandi dan bagaimana benda ni boleh backfire kembali kepada kita? Okey, itu saya katakan tadi, apabila kita menggunakan aplikasi itu, contoh Telegram,
penting untuk kita tahu bahawa kita kena ubah setting Telegram itu dengan menggunakan setting two-step verification supaya orang lain tidak boleh mengambil alih kita punya Telegram. Dan kita kena setting untuk mengelakkan daripada di-invite masuk dalam grup tu, kita setting kepada group and channels tu kepada nobody. Maksudnya di sini adalah setiap apa yang kita guna dalam handphone kita, pastikan kita tahu. Kalau tak tahu jangan guna. Setting macam mana, cara nak selamat macam mana. Mereka ini mengambil kesempatan ke atas individu yang kurang cakna atau kurang tahu menggunakan aplikasi ini dengan mengambil alih aplikasi itu dan menyamar kepada kawan-kawan kita. So mulai saat ini demi untuk keselamatan duit awak. Keselamatan duit ni penting sebab kadang-kadang kerana duit tu kita keluarga boleh bergaduh dan sebagainya kan. Untuk awak pastikan awak tahu apa yang awak gunakan itu. Penting. Dan awak wajibkan dalam diri semak dan tanya. Tadi Afak dia cerita. Kakak nak pinjam duit. Afak tahu selalu Afak yang pinjam duit kakak. Duit kakak lebih banyak pada Afak. Contoh. Jadi kita kena biasa-biasakan bertanya. Saya apa pun saya akan double confirm dulu. Apa pun walaupun kata mak yang nak pinjam duit sekalipun, kita buat bertanya mak. Saya tahu kadang-kadang kita tak nak bertanya ni sebab kita nak jaga hati dia. Kita buat tanya. Saya even bos saya pun sendiri saya tanya juga. Tuan, sorry lah saya bukannya nak apa, just nak confirmkan. Betul ke tuan susah? Saya akan tolong. Nak confirmkan. Ini penting sebab zaman sekarang dia boleh ambil apa saja daripada handphone kita. Boleh. In fact sekarang ni kan lagi dahsyat AI lagi lah. Dengan muka yang betul kan. That's why cara yang paling selamat adalah semak dan tanya. Minta maaf nak tanya. Bukan tak nak tolong, nak tanya. Tapi kena make sure awak dah tanya, kalau betul awak tolong. Jangan awak dah tanya, sajalah tanya tapi tak nak tolong. Contohlah kalau kita nak verify, contoh ibu kita lah, orang kata dah menyamar jadi ibu kita. Kita pun macam kita dah ada sanksi dan sebagainya. Tapi soalan jenis apa? Contohlah bagi mereka yang betul-betul basic, tak ada idea macam mana nak kendali orang kata pertanyaan seperti ini, apa yang tuan boleh cadangkan? Soalan yang macam kita boleh verify orang ni adalah betul-betul family kita atau scammer? Dia apa pun yang datang, kalau awak amalkan tadi semak dan tanya, dia akan menyelesaikan segala masalah. Kena ingat, tu je cara dia. Sebab awak kena ingat, scammer bila dia masuk dalam handphone awak, dia dah study the way awak communicate dengan family awak. Ada seorang lecturer saya tu, dia kata, aneh tu perkataan yang digunakan dalam keluarga. So, scammer menggunakan perkataan aneh tu. Maknanya dia dah study dulu. Itu that's why saya katakan, awak semak dan tanya, tak jadi masalah. Dulu, masa kita kecil, mak bapak kita cakap apa dengan kita. Orang tak kenal, jangan layan kan. Jadi kita bagi balik pada mak bapak kita, mak, ayah ingat, apa-apa pun jangan layan. Semak dan tanya dulu. Semak tanya, selesai masalah. Okey, baik. Semak tanya. Okey, yang terakhir sekali tuan. Ini paling penting ni. Nasihat tuan kepada penonton dan juga ada tak antara apps yang harus kita download dan juga nombor telefon anda kata kalau kita curiga tentang scammer semua ni. Okey, yang pertama sekali, kerajaan dan PDRM telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk membantu awak semua membuat saringan awal. Okey, awak boleh membuat semakan di Semak Mule. Semak Mule? Mule. SEMAK-MULE. Bukan mula. Semak Mule. Nanti dia akan keluar dekat situ Google, boleh nampak. Awak boleh semak nombor telefon dan nombor akaun tu ada dalam report polis yang telah kita terima. Itu pertama. Yang kedua, awak save dalam handphone awak 997. National Scam Response Center. Kegunaan dia adalah apabila awak kena scam, immediately awak call 997. 997 akan bantu awak untuk sekat duit awak yang dah termasukkan ke dalam kedai akaun itu daripada dia berpindah ke akaun-akaun lain sehingga akhirnya dinikmati oleh scammer. Kita tak nak scammer menikmati duit tu. Biar dia pula sakit hati. Ketiga, saringan awal awak boleh lakukan dengan awak download Whoscall. Kalau awak download Whoscall, Whoscall akan memberitahu awak bahawa si pemanggil itu siapa. Scammer verified by PDRM. Kerana PDRM berkolaborasi dengan Whoscall, setiap report yang kita terima ada nombor telefon orang yang scam tu. Kita akan bagi nombor telefon yang scam mangsa tu kepada Whoscall. Whoscall bagi kepada semua pengguna di luar sana. Guna paket percuma lah, saya tahulah semua nak percuma. Baru-baru ni kita ada launching. Tadi kita tengok MSC ada sharekan kan. Guna kod itu boleh pakai secara percuma untuk mangsa-mangsa di luar sana. Dan kita juga ada CCID info line. Boleh call dan hubungi untuk bertanya. Susah sangat, awak masuk je lah dalam media sosial kita, tanya, kita akan jawab.
Baik. Segala channel telah pun diwujudkan Mudah. kepada Ya, anda. mudah. Khususnya bagi orang kata yang mungkin muda-muda ni yang celik IT ni okeylah dan sebagainya. Bagi untuk ibu ayah kita jaga-jagalah, kita bertanyakan khabar mereka dan kita pesan kepada mak ayah kita jangan sesekali menjawab nombor telefon yang tak dikenali dan jangan tekan link, itu paling penting Ya, sekali. betul. Tengok mak ada saya baru minggu ke? lepas sikit lagi. Sikit lagi, Masya-Allah nasib Nasib baik dia call baik. saya. Tak, bukan. Nasib baik 999. Ya, okey. Scammer ni dia kata jangan call anak, jangan call anak. Jangan call anak? Dia bagi tahu mak ayah kita jangan call anak. Dia kenal awak, Bayangkan. Saya tak tahu lah tahu ke tidak. Okey. Tapi tolong jangan tertipu Baik. tuan dan puan. Kita ucapkan terima kasih Terima kasih, Tuan. kepada Tuan Rahmat Terima sudi kasih, meluangkan masa Sofia. ni. Terima kasih. Penting sangat perbincangan ni. Okey, yang paling penting semak dan tanya. Yes. Yeah. Okey.